Assalamualaikum bagi. Topik yang terakhir kita akan masuk topik seterusnya iaitu teknologi genetik. Okey, kalau rujuk pada gambar video kat depan ni, ini adalah ikan salmon yang mana terdapat penghasilan teknologi genetik menghasilkan super salmon dalam kuantiti yang besar, cepat pertumbuhannya. Okey, hasil pembelajaran ialah menguraikan maksud kejuruteraan genetik dan GMO iaitu organisma terubah-suai genetik dan juga mewajarkan kepentingan bioteknologi dalam kehidupan seharian. Okey, apakah kejuruteraan genetik? Okey, kejuruteraan genetik sebenarnya adalah teknik manipulasi gen untuk mengubah suai genetik bagi membentuk kombinasi gen yang baharu. Okey, so kita akan hasilkan sesuatu yang barulah, yang mungkin lebih baik daripada asal. Okey, organisma terubah-suai genetik pula adalah organisma yang mengandung DNA recombinant, dikenali juga sebagai organisma transgenik. Recombinant maksudnya kombinasi DNA yang berbeza. Recombinant yang lebih dikenali sebagai organisma transgenik. Okey, ini adalah contoh organisma transgenik. Yang pertama, lembu telah diubah-suai supaya dapat menghasilkan susu yang globulin, tidak mengandungi beta-lactam allergic, iaitu sejenis protein yang boleh menyebabkan alergi protein susu terhadap kanak-kanak. Okey, seterusnya yang kedua, contoh yang kedua pula merupakan kambing adalah kambing yang mana kambing yang terubah suai yang mempunyai gen pembekuan darah. Manusia yang mengikutkan faktor pembekuan daripada susu kambing. Pembekuan darah ni diperoleh daripada susu kambing tersebutlah yang ditularkan dari sakit hemofilia, masalah pembekuan darah. Itu masalah berkaitan pembekuan darah. Okey, makanan terubah-suai genetik. Contoh-contohnya kita ada ikan salmon tadi, super salmon, so ikan salmon lah, nanas, kelapa sawit, padi, susu kambing tadi. Dan kemudian kita ada adalah contoh makanan sawit, padi, lembu dan juga jagung. Mengapa ianya perlu diubah suai secara genetik? So kalau jagung dia akan hasilkan jagung yang lebih rintang terhadap serangga perosak lah. Begitu juga dengan padi. Okey, pertama, kelapa sawit mungkin nak menghasilkan lebih banyak hasil genetic modified food. Okey, cirinya yang pertama, kegunaannya dalam bidang perubatan. Contohnya mudah rintang terhadap penyakit, rintang terhadap serangan serangga, toleransi terhadap logam berat, dan serangan serangga, terhadap herbisid terhadap logam berat, dan juga rintang terhadap herbisid. Maksudnya rintang terhadap racun rumpai, racun herbal lah, herbicide. So maksudnya jika tanaman ini terkena racun rumput, dia takkan mati, takkan rosak. Okey, so kita tengok gini. Okey, kebaikan GMF yang pertama mengatasi masalah bekalan makanan yang kurang. So yang pertama mengatasi masalah bekalan makanan dunia, bekalan makanan akan lebih rendah, meningkatkan kandungan nutrisi tanaman dan juga mengurangkan masalah sama ada serangga ataupun menjadi lebih rendah, meningkatkan kandungan nutrisi dan menyebabkan harga makanan lebih murah dan mudah untuk pestisida dan juga menghasilkan lebih banyak sebab kuantiti makanan yang dihasilkan lebih banyak dengan harga yang lebih murah dan mudah didapati. Itu adalah kebaikan GMF. Okey, keburukan GMF yang pertama dia akan terancam spesies semula jadi akan terancam sebab dia akan berubah. Terdapat kemungkinan untuk terdapat dimasukkan kecil untuk contohnya mungkin akan dimasukkan ke dalam antibiotik dan akhirnya kesihatan manusia mungkin akan terjejas apabila gen telah rintang terhadap kesihatan manusia mungkin terjejas dan kandungan genetik manusia mungkin juga akan terjelas lah. Tidak malah mungkin boleh mengubah suai genetik. Okey, pertama contoh insulin, contoh diekstrak daripada pankreas sama ada lembu atau babi untuk merawat lembu atau babi untuk merawat hasilkan dalam pankreas haiwan ni lah. Kita rujuk buku teks untuk lihat bagaimana penghasilan insulin. Ini sebenarnya hormon yang diperlukan untuk merendahkan aras glukosa dalam darah. Okey, contoh lain adalah penghasilan vaksin bagi hepatitis B dan juga dihasilkan melalui faktor pembekuan dan faktor pembekuan darah tadi. Ini lebih kurang macam hemofilia tadilah, kambing, susu kambing tu. Okey, bioteknologi ialah teknologi yang manipulasi organisma bagi menghasilkan sesuatu produk biologi. Okey, aplikasi bioteknologi yang pertama pemprofilan DNA, penghasilan tumbuhan bertoleransi tahan perosak, dan yang ketiga dan juga untuk terapi gen iaitu dalam perubatan merawat mencegah penyakit genetik. Kita akan tengok satu-satu. So yang pertama kita akan tengok
genetik dapat diketahui dengan lebih mudah. Tumbuhan bertoleransi serangga perosak dulu. Okey, untuk tumbuhan toleransi serangga perosak, contohnya kita ada kapas, jagung dan terung, yang mana penggunaan baka pokok yang bertoleransi terhadap serangga perosak tujuannya untuk mengurangkan penggunaan racun serangga. Maksudnya kebal terhadap, kerana tumbuhan itu sendiri telah resisten terhadap serangga perosak. Jadi kuranglah memerlukan racun serangga untuk mengawal serangga. Okey, yang kedua, pemprofilan DNA. Kemudian yang kedua, pemprofilan DNA. DNA diekstrak daripada forensik mengenai mani atau kulit atau juga mungkin berdasarkan DNA. Dengan cara DNA pasti berdasarkan DNA yang diperoleh dari ekstrak daripada tadi. Tujuannya yang kaedah ini kita namakan sebagai teknik forensik. Kegunaan pemprofilan DNA kena pasti penjenayah atau mengenai pasti untuk pertikaian ibu bapa, penderma dan juga penerima penyakit genetik dan juga keserasian antara penderma dan juga penerima yang sering kita jumpa adalah kemudian terapi gen siasatan untuk merawat ataupun mencegah penyakit sistik. Contohnya kita ada cystic fibrosis, distrofi otot yang dan boleh juga dirawat menggunakan kanser yang gen. tertentulah. Tujuannya merawat selain daripada mencegah penyakit genetik. Dan seterusnya kepentingan bioteknologi. Sama dalam kehidupan. Pernahkah anda mendengar haiwan pertama yang diklonkan? Sebenarnya haiwan yang pertama diklonkan adalah seekor biri-biri yang dinamakan sebagai kambing biri-biri pertama yang dihasilkan menggunakan kaedah pengklonan. Sumbangannya ialah dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian yang terbaik dihasilkan tanaman yang terbaik yang mencapatkan baka padi, menghasilkan baka padi yang mengeluarkan hasil yang lebih banyak dan cepat matang. Pengklonan haiwan membolehkan membiarkan sayuran-besaran dapat dan mempunyai tahan juga penyakit dan juga bagi hormon mempercepatkan haiwan cepat besar dan matang. Itu dalam bidang pertanian. Itu adalah kemudian dalam bidang mungkin ayam disuntik dengan hormon pembesaran jadi akan cepat besar. Yang kedua, mengenai pasti penjenayah tisu atau bendali badan, tisu dan bendali badan seperti kemudian alam sekitar mikrob menciptakan perebutan bahan buangan manusia atau najis manusia dan juga pencemaran dapat dikurangkan. Contohnya mungkin ada bakteria yang dapat menguraikan tumpahan, menguraikan najis sepenuhnya. Pencemaran dapat dikurangkan dan sekali ialah dalam bidang perubatan. Mikrob juga dapat mengatasi masalah tumpahan minyak. Perubatan dan dalam bidang perubatan dapat dibasuhai lah, mengurangkan risiko penyakit mental.